Salam sejahtera kepada Dr. Suraya. Nama saya adalah Ivy Hun Ting Ung, Nok Matrix C20E1009. Dari segi sosiologi, masyarakat sebagai konsep society bertujuan untuk menjelaskan kewujudan manusia. Secara ringkasnya, konsep masyarakat adalah menjelaskan kelompok atau komuniti manusia yang hidup secara bersama. Bukan itu sahaja, perkataan masyarakat berasal dari bahasa Latin yang bermakna menjalinkan hubungan baik dengan orang lain. Dengan ini, sebuah masyarakat merupakan satu kumpulan yang wujud di mana penghijauan penduduk menurut keinginan dasar ekonomi. Menurut ahli sosiologi, budaya terdiri daripada nilai-nilai, kepercayaan, sistem bahasa, komunikasi dan praktik yang sama-sama dimiliki oleh orang dan yang dapat digunakan untuk mendefinisikannya sebagai kolektif. Masyarakat merangkumi individu-individu atau kelompok masyarakat yang berkongsi dan berinteraksi kebudayaan yang sama dalam satu kawasan dan mempunyai perlainan daripada kumpulan manusia yang lain. Rites of Passage adalah upacara yang berlaku ketika seseorang individu meninggalkan satu kumpulan yang lain untuk memasuki kumpulan yang lain. Ini melimpahkan perubahan status yang ketara dalam masyarakat. Bagi masyarakat Iban di Sarawak, mereka mempunyai hakikat kematian selepas kehidupan semula jadi yang disebut. Tukar sabab memainkan peranan yang penting dalam menghantar jiwa mati ke tempat yang sesuai di mana ia berada sepatutnya. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan terus membentangkan bahagian pengenalan. Terdapat beberapa kategori rites of passage, iaitu kelahiran, meninggalkan masa kanak-kanak dan menjadi remaja, meninggalkan rumah, perkahwinan dan kematian atau penggembuyan. Untuk mengenali masa-masa penting dalam kehidupan kita, masyarakat biasanya mengadakan upacara yang rumit. Sehingga zaman Sarapon, upacara kematian dikatakan tidak diketahui di kalangan nenek moyang kaum iblis. Mayat orang mati dibawa ke hutan dan dibiarkan tanpa upacara atau penggembuyan yang sewajarnya. Oleh itu, berlaku wabak penyakit yang menyebabkan banyak kematian di masyarakat. Oleh itu, apabila orang iban mati, dia dikatakan menjadi roh, iaitu hantu. Ritual kematian yang rumit diperhatikan setelah kematian untuk memastikan keharmonian kehadiran roh sementara di antara yang hidup dan juga untuk kesejahteraan hidup dan orang mati di masa depan. Banyak siri upacara diperhatikan. Ritual terakhir gawai hantu adalah paling penting dalam semuanya. Pada upacara ini, semua rumah makam didirikan di atas kubur si mati, sebagai rumah bagi orang mati. Terdapat 3 objektif kajian dan pengenalan kita. Yang pertama ialah untuk mengetahui konsep dan isu dalam amalan kematian. Yang kedua, untuk mengaplikasi teori sosiologikal. Yang ketiga ialah untuk menganalisis cadangan penambahbaikan. Sekian, terima kasih. Konsep ritual budaya adalah upacara petikan yang berlaku. Adat kematian masyarakat Iban merangkumi pelbagai pantang larang. Mereka percaya bahawa jika tidak melaksanakan seperti yang sepatutnya, maka malapetaka akan menimpa dan roh si mati juga akan tidak tenteram. Ciri-ciri ritual budaya mengandungi 3 aspek, iaitu sifat dan kepentingan, pengelasan, ritus dan upacara kitaran hidup. Ciri-ciri bagi sifat dan kepentingan adalah ritus petikan adalah universal dan bukti yang menduga dari arkeologi dalam bentuk penemuan pengembumian sangat menunjukkan bahawa mereka kembali ke zaman awal. Upacara-upacara merupakan cara utama yang mengembirakan bagi mereka. Selain itu, pengelasan ritus. Upacara penyucian nama. Tujuan penyucian nama adalah untuk mempersiapkan individu tersebut untuk berkomunikasi dengan alam gaib. Akhir sekali, upacara kitaran hidup merangkumi pelbagai upacara, iaitu merayakan kelahiran anak,
upacara kesyukuran ibu-ibu dan sebagainya. Semasa kematian orang Iban, saudara dan ahli keluarga si mati akan menangis sekurang-kurangnya 10 minit. Lalu mayat dibersihkan dengan menggunakan air sabun yang diperbuat daripada buah langgir yang ditumbuk. Dahi mayat pula akan ditandakan dengan 3 tanda kunyit. Rambutnya akan dipakaikan minyak dan disikat rapi selepas si mati sudah siap berpakaian yang sebaik-baiknya mengikut ajaran Tuhan Puntang Raga. Kemudian mayat akan dibaringkan di atas tikar rotan dan bembam dalam bilik. Kain puah kumbu digantung di ruai untuk membentuk sapat yang berukuran 9 kaki persegi dan kira-kira 5 kaki dari lantai. Kemudian mayat akan dibawa keluar dari bilik dan diletakkan di dalam sapat. Selepas badan mayat melepasi pintu yang memisahkan bilik dengan ruai, wanita yang paling tua dalam kalangan keluarga si mati akan menabur beberapa butir beras pada si mati serta membaca doa yang ringkas yang dipercayai dapat membawa si mati ke syurga tanpa halangan. Setelah mayat dibaringkan dengan baik, semua kaum wanita si mati akan mendahului ahli keluarga yang lain untuk menangis buat seketika. Harta si mati akan diletakkan di dalam kotak yang kosong, kemudian akan diletakkan berhampiran dengan kepala mayat. Di atas badan mayat pula akan digantung beberapa kain yang dipanggil bayar pandan. Api kecil dinyalakan di pendian berdekatan kaki mayat. Api tersebut tidak boleh dipadam sehingga upacara pengebumian berakhir. Mayat akan dibiarkan selama beberapa hari sebelum ketibaan saudara si mati. Mayat akan dijaga rapi oleh wanita yang berumur sehingga mayat itu dikebumikan. Tuan bilik iaitu ketua akan berbincang dengan hadirin mengenai undangan kepada kampung lain untuk menghadiri upacara kematian bagi memudahkan keluarga si mati menyediakan keperluan upacara. 2 orang lelaki akan dipilih untuk menghantar undangan. Seorang menghantar ke hilir sungai dan seorang lagi menghantar ke hulu sungai. Kerana rumah panjang tidak mempunyai tukang sabak, maka perlulah diundang tukang sabak dari rumah panjang yang lain. Para hadirin pula datang membawa bantuan seperti ayam, duit dan beras. Pada pukul 6 petang, tukang sabak akan menyanyikan lagu kematian dengan mendayu dan perlahan. Tukang sabak akan menceritakan perjalanan roh orang yang meninggal dari dunia lain ke dunia yang lain, iaitu akhirat. Beliau duduk di kerusi berhampiran dengan kepala mayat dengan sebahagian wajahnya yang ditutup dengan sapu tangan. Antara dibaca berterusan sehingga subuh, hanya berhenti seketika untuk makan dan minum sahaja. Tukang sabak diberi upah berbentuk wang dan barangan bernilai seperti tajau, pinggan sedepa atau lebih, seekor ayam dan parang atau kepingan besi yang bertujuan untuk memperkuatkan semangatnya serta bagi melindunginya daripada perkara-perkara yang tidak diingini sepanjang hayatnya. Semasa pengebumian, kira-kira pada pukul 5.30 pagi, keranda akan dibawa ke tanah perkuburan. Setibanya di tanah perkuburan, seekor ayam akan disembelih dan darahnya akan dilumur pada tanah yang akan digali sedalam 6 kaki dan beras akan ditabur di sekeliling kubur. Seterusnya, keranda akan direndahkan ke dalam kubur bersama harta peribadi si mati yang dipercayai untuk kegunaan si mati di dunia yang lain. Kepala si mati akan diletakkan menghala ke hilir sungai, manakala jika si mati merupakan seorang dukun, maka kepalanya haruslah menghala ke hulu sungai. Selepas selesai pengebumian, suatu tanda akan ditanam di perkuburan si mati. Upacara seterusnya adalah upacara berkabung. Di dalam upacara ini, seluruh ahli rumah panjang dan keluarga si mati yang berusia akan berkumpul di dalam bilik si mati untuk menyaksikan proses memakan asi panah. Proses memakan asi panah ini akan dilakukan oleh seorang wanita yang dilanjut usia. Proses asi panah dilaksanakan dengan menyediakan 3 mangkuk hitam yang bermaksud
ahli rumah panjang dan keluarga si mati tidak akan bekerja selama 3 hari dan setelah mendapat persetujuan daripada seluruh ahli rumah panjang dan keluarga si mati, wanita tersebut akan memakan asi panah itu pada hari yang ditetapkan. Proses seterusnya adalah bilik keluarga si mati akan dibiarkan gelap selama 3 hari. Pada pagi terakhir asi panah, tingkap bilik keluarga si mati akan dilumurkan dengan darah ayam sebelum secara rasminya akan dibuka oleh wanita tersebut. Selepas itu, barang berharga si mati akan disimpan di dalam sebuah lengguai, iaitu kotak loyang yang akan dijaga rapi oleh keluarga si mati. Proses yang seterusnya adalah proses ngertas ulit. Proses ngertas ulit akan dilaksanakan selepas 3 bulan tempoh berkabung. Apabila proses ini dilaksanakan, seluruh ahli rumah panjang dan ahli keluarga mendiang akan berkumpul di rumah mendiang. Seorang lelaki akan berpakaian seperti pahlawan Iban dan beliau akan melakukan jeritan sebanyak 3 kali. Dan jeritan beliau akan disahut oleh seorang lelaki yang berada di anjung rumah keluarga mendiang. Seterusnya, seekor ayam akan diberikan kepada pahlawan tersebut. Pahlawan tersebut akan menghayunkan ayam itu di atas lengguai. Seterusnya, proses penting ngetas ulit dilaksanakan apabila pahlawan tersebut akan membuka lengguai dengan memukul buluh rotan yang diikat bersamanya dan ahli keluarga si mati akan berjumpa pahlawan tersebut dengan meminta pahlawan itu memotong rambut mereka dengan sebilah pisau. Upacara terakhir yang akan dilakukan di dalam adat kematian orang Iban adalah upacara berserara bunga. Upacara ini akan dilakukan selepas 2 bulan upacara ngetas ulit dilaksanakan. Upacara ini akan dilaksanakan oleh seorang manang iaitu bomoh yang mampu berhubung dengan alam gaib. Upacara ini adalah salah satu proses memisahkan alam kehidupan dan alam kematian. Di dalam kepercayaan masyarakat kaum Iban, apabila keluarga si mati masih mengingati mendiang, kematian akan berlaku di dalam keluarga tersebut. Selain itu, roh si mati akan memastikan ahli keluarga akan melakukan pembaziran makanan yang akan menyebabkan kerugian dan ditimpa malapetaka. Upacara ini berakhir dengan pasu tembaga si mati akan dibuka dan tangkai bunga akan dipotong oleh manang. Jika upacara ini tidak dilakukan, ahli keluarga si mati akan ditimpa malapetaka yang tidak diingini. Budaya didefinisikan sebagai perkara yang berkaitan dengan budi dan akal. Namun begitu, istilah budi dalam bahasa Inggeris ialah culture, yang dimaksudkan sebagai kehidupan manusia yang mengerjakan pelbagai tindakan yang menjurus ke arah budaya. Setiap manusia melalui beberapa fasa, iaitu fasa dilahirkan, fasa alam remaja, fasa alam dewasa, fasa berkahwin dan fasa kematian. Fasa ini memberi perubahan yang sangat ketara dalam konsep cara pemikiran ke arah yang lebih matang. Namun begitu, setiap yang bernyawa pasti akan berdepan dengan kematian. Oleh hal yang demikian, fasa kematian adalah fasa yang terakhir yang dilalui oleh setiap manusia. Universal budaya adalah model atau corak tertentu yang telah dikembangkan dalam semua budaya. Di antara universal yang memenuhi keperluan asas manusia seperti sumpah mahram, perkahwinan, organisasi keluarga, kematian dan lain-lain. Kami mengkaji salah satu ritual yang ada di dalam universal tersebut, iaitu ritual kematian. Ritual kematian yang kami kaji ialah ritual kematian orang Iban.
Baiklah, dalam ritual kematian masyarakat kaum Iban, 4 upacara wajib dilaksanakan untuk memastikan upacara kematian dilaksanakan dengan sempurna. 4 upacara yang dimaksudkan adalah yang pertama, upacara pengebumian, yang kedua, upacara berkabung, yang ketiga, upacara ngetas ulit, dan yang keempat adalah upacara bersara bunggai. Jadi, keempat-empat upacara ini wajib dilaksanakan dengan sempurna mengikut proses yang telah ditetapkan agar jasad si mati tenang berada di alam baharu. Masih ini, adat kematian dalam kalangan kaum Iban semakin kurang diperbahaskan. Hal ini disebabkan oleh gerakan perbandingan urbanisasi dan juga disebabkan oleh faktor dominan. Oleh itu, cadangan penambah baik perlulah dilaksanakan melalui media supaya ramai masyarakat boleh mengetahui tentang adat kematian dalam kaum Iban di Sarawak. Sebagai contoh, media ialah surat khabar, radio ataupun televisyen perlu mengetengahkan budaya orang Iban yang tidak ramai masyarakat tahu tentang adat kematian kaum Iban. Hal-hal ini dapat mendedahkan masyarakat tentang kewujudan adat kematian kaum Iban dengan lebih meluas. Selain itu, Menteri Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan perlu memainkan peranan yang penting. Oleh itu, Menteri Kementerian perlulah menjalankan aktiviti pelancongan di bawah rancangan Malaysia yang ke-11, ianya melibatkan 9 projek oleh Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan seperti program Eko Pelancongan, Fasilitasi Pelancongan dan sebagainya. Akhir sekali, adat atau budaya dalam sesebuah kaum tidak akan bersifat abadi, ia akan terus berevolusi sesuai dengan era kemodenan. Justru itu, implikasi penyelidikan ini sebagai langkah bagi mengakibkan adat kematian ini sebagai satu warisan tidak ketara masyarakat Iban supaya warisan ini tidak akan pupus ataupun dilupakan. Penyelidikan ini akan menjadi satu penyelidikan kritis kepada penyelidikan yang akan datang, terutamanya ahli akademik dalam usaha memelihara budaya yang baik ini supaya terus kekal dan bertahan dalam budaya kaum Iban. Saya ialah Darshini Lechumanan. Matrik kad saya ialah C20A1482. Saya akan menerangkan tentang kesimpulannya. Kesimpulannya, masyarakat Iban sememangnya kaya dengan keindahan bahasa, adat serta budaya. Peribahasa Iban selalu menyebut berjalai bertungkat adat. Tinduk berpanggal ke pengingat yang membawa maksud. Berjalan bertongkatkan adat tidak harus mengingati budaya yang membawa maksud. Di mana kita berada, adat dan budaya, jangan lupa supaya tidak lapuk dektah telan zaman. Memang tidak dinafikan bahawa perubahan zaman telah menghakis banyak budaya masyarakat Iban. Salah satunya adalah upacara nyabak atau seni meratapi orang mati. Oleh itu, melalui penyelidikan ini diharap dapat membantu melestarikan unsur budaya nyabak ini dengan kaedah dokumentasi secara bertulis bagi penyimpanan arsip di masa akan datang. Terima kasih.